Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak share dengan kamu berkaitan dengan subtopik daripada tingkatan 4 fizik tingkatan 4 iaitu 5.7 berkaitan dengan gelombang elektromagnet. Jadi dekat sini cikgu sediakan sedikit sejarah penemuan gelombang elektromagnet yang pelajar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 220. So secara ringkas dekat sini, kalau pelajar tengok dekat sini pelajar nampak dekat sini pada tahun 1801 ni Thomas Young telah menunjukkan bahawa cahaya adalah merupakan gelombang menerusi eksperimen interferan cahaya. Dan kemudiannya pada tahun 1862 James Maxwell telah menyatakan satu teori di mana menyatakan bahawa cahaya adalah gelombang elektromagnet, dan kemudian pada tahun 1887 Heinrich Hertz Hertz ni yang kita biasa dengar telah menyana satu jenis gelombang elektromagnet iaitu gelombang redoux. Ini satu penemuan barulah dan pada awal abad ke-20 gelombang elektromagnet terdiri daripada sinar gamma, sinar X, sinar ultraungu, cahaya nampak, sinar inframerah, gelombang mikro dan gelombang radio. Di mana daripada perkara 1 hingga 7 ni ada yang dicipta iaitu inovasi dan ada yang secara semula jadilah iaitu cahaya nampak. Okey, seterusnya kat sini kita lihat satu perkara yang agak penting juga iaitu ciri-ciri gelombang elektromagnet. Okey, di sini kamu nampak kita nampak gambar rajah yang menunjukkan berkaitan antara medan magnet dengan medan elektrik, di mana sebenarnya apa yang perlu pelajar faham sebenarnya gelombang medan magnet ini dan medan elektrik. Okey, kalau kita tengok sini medan elektrik dan sini adalah medan magnet. Kedudukannya adalah serenjang serenjang di antara satu sama lain lah. Di mana sebenarnya gelombang elektromagnet itu terdiri daripada medan elektrik dan juga medan magnet yang berayun yang berayun secara serenjang di antara satu sama lain. So dia punya key yang awak kena ingat adalah medan magnet, medan elektrik, dan satu lagi adalah berayun. Berayun. Okay. Jadi ini adalah gambaran awal sebelum kita masuk gelombang elektromagnet lah, iaitu ciri-ciri yang cikgu cakapkan tadi. Okay. So di sini kita paparkan pada kamu berkaitan dengan ciri-ciri gelombang elektromagnet. So yang pertama ianya merupakan gelombang melintang lah. Gelombang melintang kat sini. Kenapa gelombang melintang? Kita kena faham lah. Yang pertama arah perambatan serenjang dengan getaran zarah. Getaran zarah. Itu definisi bagi gelombang melintang lah. Kemudian tidak memerlukan medium. Tidak ni yang paling penting. Tidak memerlukan medium. Boleh merambat di dalam vacuum. Kemudian lajunya adalah 3 kali 10⁸ meter per second dan bergerak dengan lebih laju di dalam medium. Walaupun kita kata dia tak memerlukan medium, tapi apabila terdapat medium, dia boleh bergerak dengan lebih laju. Dan di sini
Gelombang elektromagnet ini mengalami fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan dan terakhir sekali lah iaitu interference. Okey, dan sedikit info di sini kita nak lihat di mana dalam tajuk gelombang kita dah jumpa formula V sama dengan F lambda. Tapi dalam untuk laju bagi gelombang elektromagnet ini kita tukar V ini kepada C iaitu F lambda. Dan sedikit info yang kedua dengan berikutnya, spektrum telanjang bermaksud tiada sempadan yang tertentu yang menghasilkan dua jenis gelombang yang bersebelahan. Ini maksudnya spektrum sebenarnya maksudnya berterusan lah. Okey, jadi kita tengok dekat sini spektrum elektromagnet. Yang paling penting belajar kena faham gambar rajah ini. Okey, yang atas ni adalah panjang gelombang panjang gelombang yang ke kanan ni bermaksud semakin besar. Jadi pelajar nampak gambar rajah ni, kamu nampak gambar rajah gelombang ini daripada kiri ke kanan, daripada kecil kepada besar. Manakala frekuensi bagi spektrum ni kalau kamu nampak dari kanan ke kiri semakin besarlah. Kalau kamu tengok dia opposite direction. So di sini kamu pun dah faham gelombang ini dia membawa tenaga dan tenaga di dalam gelombang elektromagnet ini ianya berkadar terus dengan frekuensi. Bermaksud bagi sinar X dan sinar gamma di sini mempunyai tenaga yang begitu besar walaupun ianya mempunyai panjang gelombang yang pendek tetapi frekuensinya besar dan sudah pasti berkadar terus ini bermaksud tenaganya besar. Jadi apa yang perlu pelajar faham di sini adalah sedikit ilmu. Gelombang ini memerlukan pengurusan yang betul lah. Pengurusan yang betul dari segi penggunaannya supaya tidak membahayakan pengguna. Okay, yang bawah ni dah cahaya nampak. Spektrum cahaya biasa yang nampak ini yang ada 7 warna. Itu dipanggil cahaya nampak. Yang paling penting ni pelajar faham julat-julat. Julat panjang gelombang. Contoh 10 negatif 4 hingga 10 negatif 7 dan kurang daripada ni. Kalau kamu nampak dekat sini, ini adalah sinar ultraungu ni contohnya lah. Manakala julat bagi untuk frekuensi gelombang radio contoh kamu nampak ni daripada 10 kuasa 4 sehinggalah 10 kuasa 9. Okey, ini adalah spektrum ataupun gambar rajah atau ringkasan yang cikgu boleh katakan dekat sini menunjukkan apa kaitan antara panjang gelombang dan frekuensi dan juga tenaga bagi satu gelombang elektromagnet. Di sini pula cikgu lampirkan sedikit juga aplikasi spektrum untuk elektromagnet tadi di dalam kehidupan. So gelombang radio ni yang ni disusun daripada panjang gelombang yang besar dan terakhir nanti itulah gelombang yang kecil lah. Disusun secara menaik kita ni pada gelombang yang besar, ni gelombang mikro ni kecil lah. Jadi untuk gelombang radio kegunaannya seperti kamu nampak kat sini okey lah. Kita nampak komunikasi radio jarak jauh, kemudian digunakan secara dalam penyiaran radio dan TV. Kemudian komunikasi tanpa wayar, yang ni BEMA sekarang lah, Bluetooth, lama dah, Wi-Fi, Zigbee dan juga Z-Wave. Mesin gelombang milimeter untuk mengimbau badan penumpang di lapangan terbang. Okey, ni nak cek lah apa kandungan yang ada dalam beg ataupun pada bodi penumpang. Seterusnya gelombang mikro digunakan untuk komunikasi antarabangsa melalui penggunaan satelit. Rangkaian telefon bimbit, komunikasi antara alat elektronik, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee dan juga Z-Wave, mengesan radar pesawat dan pemerangkap laju. Ni gelombang mikro sebenarnya. Satu lagi yang dekat dengan kita adalah dalam masakan, iaitu gunakan gelombang, kita gunakan ketuhar, ketuhar microwave kita panggil. Okey, yang ini pula
sinaran inframerah. Ni biasa kita guna dekat, kalau kita tengok sini alat kawalan jauh lah. Antara lain untuk masak, sekarang dah ada ketuhar, pemanggang dan pembakar. Untuk melihat dalam gelap, kamera infrared, mengeringkan cat pada kereta. Ini paling canggih lah, rawatan sakit otot. Ni kita tengok kalau kita guna OSIM, alat-alat mengurut ni memang kita nampak ada cahaya merah di bawahnya. Alat kawalan jauh untuk radio, televisyen dan sebagainya. Dan cahaya nampak ni yang meluas, yang dekat dengan kita, membolehkan benda hidup untuk melihat. Ni penting kamu tahu. Fotografi, fotosintesis untuk tumbuhan membuat makanan. Cahaya laser digunakan dalam pemotongan logam, ukur tanah dan penghantaran maklumat melalui gentian optik. Yang terakhir sekali, dari sini aplikasi spektrum elektromagnet, iaitu sinaran ultraungu. Kita dapat sini mengeraskan bahan tampalan gigi. Siapa yang guna dapat rawatan gigi dia tahulah, selepas pengeras gigi itu ditampal, dia akan gunakan satu sinaran untuk mengeraskannya. Kemudian menentukan ke nilai not atau wang, original atau tidak. Kemudian rawatan penyakit kuning pada bayi, penyemprotan air minuman, pensterilan alat perubatan dan juga perangkap serangga. Sinar X. Ni untuk sinar X dan sinar gamma ni memerlukan pengurusan yang betul lah, agar tidak membahayakan pengguna. Digunakan untuk X-ray lah, melihat keretakan ataupun apa-apa yang berlaku pada anggota tulang. Pemeriksaan sambungan kimpalan, pengimbas bagasi di lapangan terbang, menentukan keaslian lukisan. Canggih, Dan terakhir sinar gamma membunuh sel kanser, pensterilan pembedahan dan meluas di dalam industri pemprosesan makanan supaya makanan tahan lebih lama. Jadi pelajar boleh belajar buku teks. Ini penerangan ringkas lah, cikgu berkaitan dengan buku teks juga sebenarnya. Untuk lebih detail dalam buku teks itu, ada latihan di muka surat 223 dan seterusnya lah, dan ada rumusan di belakangnya. Jadi pelajar boleh cuba buat, hadapi masalah, boleh gunakan buku rujukan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.